Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara, bersama dengan saya lagi pada petang hari ini menemani anda melalui radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Saya Nurbaya Hassan, dan untuk segmen ruang tamu kita pada hari ini, kita ada seorang tetamu yang istimewa yang saya bawakan khas untuk kita bersembang-sembang, kita bercerita mengenai muzik. Dan di sebelah saya adalah Saidin Omar, ataupun lebih manis ataupun lebih dikenali dengan nama Adinda Amiro. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Durian Nusantara dalam kesibukan Adinda Amiro untuk album yang terbaru ni. Kita pun nak cerita tentang album terbaru Adinda Amiro, iaitu Mimpi Anak Muda. Dan rasanya album ni special untuk Adinda Amiro kerana kita akan kupas nanti. Tetapi sebelum itu, saya nak bertanya kepada Adinda Amiro mengenai perjalanan Adinda Amiro dalam industri muzik di Malaysia ini. Untuk makluman para pendengar Durian Nusantara, Adinda Amiro bukan saja terkenal di Malaysia, bahkan di Indonesia, di Singapura, di Brunei. Dan sedikit latar belakang mengenai Adinda Amiro ataupun Saidin Omar, merupakan antara nama-nama besar dalam industri muzik tanah air dan serantau. Adinda Amiro telah banyak mencipta lagu-lagu hits untuk artis-artis terkenal seperti Kumpulan Iklim, Kumpulan Rio, Kumpulan Slam, Kumpulan Budak Kacamata, Kumpulan Aero, Kumpulan Lestari, Kumpulan EYE, Tushi, Poppy Mercury dan ramai lagi. Poppy Mercury terkenal di Indonesia kan bang kan? Ya, dia memang penyanyi Indonesia. Ya, okey. Dan bang, boleh ceritakan sedikit, boleh ceritakan kepada para pendengar Durian Nusantara pengalaman abang sepanjang abang berapa tahun dalam industri muzik ni bang? Okey. Sebelum tu terima kasih kepada Durian Nusantara dan saya sangat seronok tengok bangkit dan maju bersama ASEAN. Ya. Okey. Sebenarnya saya memulakan muzik ini sejak dari bangku sekolah lagi. Minat itu sejak daripada hostel. Saya bersekolah di Anderson sekitar tahun 70-an awal. Dan di waktu itu saya sudah pun memulakan bakat mencipta lagu untuk Persatuan Bahasa Malaysia. Kalau tak silap saya di sekolah-sekolah mencipta 4 lagu dan dinyanyi oleh kawan-kawan sekolah lah. Dan pada tahun semasa saya di Form 5, saya telah pun mewakili Perak dalam First Yamaha Guitar Festival Ensemble Section Classical, dan kami adalah juara Perak untuk mewakili Perak ke peringkat nasional. Dan selepas itu saya terus berkarya namun tidak mengenengahkan karya-karya itu. Sehinggalah pada sekitar tahun 83 atau 84 saya mula menghantar lagu untuk United Nations Environment Project. Projek alam sekitar, dan salah satu lagu saya terpilih iaitu lagu This World. Jadi itu merupakan kegembiraan yang tidak terhingga kerana untuk bangsa-bangsa satu, ya, United Nations Environment Project. Dan setelah itu saya memulakan karier dalam industri muzik Malaysia lah pada tahun 88 kalau tak silap, bersama Polygram untuk kumpulan Loving Bond. Dan kemudian penyanyi yang seangkatan itu di syarikat lain seperti di NSR masa itu Salimah Mahmud. Ruang dibuka oleh saudara kita Abang A. Ali. Dan bermula dari situ saya terus berkarya hinggalah ke hari ini. Dan macam mana abang boleh menembusi pasaran Indonesia, pasaran di luar Malaysia pula? Peluang itu? Ianya bermula daripada lagu-lagu saya yang pernah dinyanyikan oleh Kumpulan Iklim. Mungkin dari situ mereka yang di sana percaya bahawa saya ada satu sentuhan yang mungkin magis setara dengan kehendak peminat-peminat di Malaysia dan Indonesia. Dan mereka menawarkan saya untuk membuat lagu. Tak silap saya masa itu Niki Astria
Niki Adila dan juga Poppy Mercury. Antara lagunya? Tetapi lagu yang dinyanyikan oleh Poppy ini sebenarnya saya nak beri kepada Niki Adila masa tu, tapi Tuhan menjemput dia lebih awal. Ya. Dan kemudian lagu itu dipindahkan kepada Poppy Mercury. Sementara lagu untuk Niki Astria, saya tidak tahu apa jadi pada Insintek di masa itu. Dan saya pun tidak banyak tanyalah dalam bab itu. Dan tajuk lagu Poppy Mercury itu? Poppy Mercury tajuk lagunya Bukan Aku Yang Kau Cinta. Dan ia merupakan lagu terakhir dinyanyikan oleh Poppy Mercury semasa hayatnya. Kerana selepas itu pun beliau dijemput pulang oleh Tuhan. Sehingga mereka di sana menggelarkan saya komposer maut. Di Indonesia, Saidin Omar ataupun Adinda Amiro dikenali sebagai komposer maut. Bagaimana perasaan bila digelar komposer maut tu? Tak ada apa-apa, kerana sebelum itu di Malaysia sendiri pun banyak juga artis saya buat lagu terakhir dia. Umpamanya Allahyarhamah kakak kita Datin Rafiqah Buang. Yeah. Lagu dia yang terakhir pun dari saya. Kemudian M. Sharif, Osman Ghani. Jadi saya tak ada heran sangat tentang gelaran komposer maut. Mungkin because lagu-lagu abang killer song kot. Tak tahulah, bukannya killer lah. Dan Adinda Amiro terkenal dengan lagu bergenre balada. Mengapa? Balada. Mengapa balada? Itu kehendak semasa peminat-peminat dalam industri muzik di Malaysia maupun di Indonesia. Sebenarnya saya menggunakan 21 nama. 21 nama, antaranya selain daripada Adinda Amiro. Ia terserahlah pada genre lagu yang saya terlibat. Kalau Teres, saya menggunakan nama Bronco. Kalau nasyid, saya menggunakan nama Al-Muhaimin, Al-Hijrah. Kalau berbentuk etnik Nusantara, saya menggunakan nama Lanang. Ikut keadaan semasa. Okey, dan ini kita nak ke industri lebih mendalam. Kita fokuskan perbincangan kita pada hari ini. Saya nak bertanya kepada Adinda Amiro, apakah what do you think, apa pandangan abang terhadap industri muzik pada ketika ini dan perbezaannya, sebab abang dah melalui satu fasa dalam industri muzik di Malaysia ini, dan bagaimana pandangan abang sehingga setakat ini, adakah industri muzik kita boleh setaraf dengan industri muzik di luar sana? Mungkin di Indonesia lah kita ambilkan perbandingan. Okey, dari segi industri muzik itu sendiri tidak ada perbezaan. Kita mencapai tahap seperti apa jua yang dicapai oleh negara-negara lain. Cuma dari segi pulangan komersialnya amat mendukacitakan pada kami penggiat-penggiat seni di Malaysia. Dan ini kita tak tahu apa puncanya. Even kalau dekat Indonesia yang kita anggap negara miskin, pulangan daripada hasil kreativiti ataupun hasil ciptaan ini cukup untuk membuat mereka selesa dengan kerjaya yang dipilih. Tapi di Malaysia saya pelik. Begitu banyak kawan-kawan saya yang telah pun melenyapkan diri dari industri ini kerana pendapatan yang langsung tidak seimbang. Dan perkara ini haruslah direnung oleh pihak-pihak yang berwajib bagaimana membela industri ini. Kita di MACP, kita ada organisasi-organisasi yang telah dilantik untuk menjaga kebajikan orang-orang dalam industri muzik ini, seperti komposer, terutamanya penulis lirik. Tetapi kenapa masalah ini berlaku? Okey, sebenarnya wujudnya MACP atau PRISM atau apa-apa pun badan yang bertanggungjawab terhadap artis maupun penggiat seni yang lain, komposer, producer, arranger semua. Itu hanyalah pada hak performance rights, bukan mechanical royalty. Mechanical royalty-nya tak ada dah sekarang kerana tidak banyak syarikat lagi yang mengedarkan album-album dalam bentuk CD ataupun apa bentuk. Maybe digitalnya, marketing dia mungkin ada sedikit oleh kerana terlibat dengan pihak telco. Tetapi kalau dari segi syarikat-syarikatnya, memang boleh dikatakan sifar pulangan. Saya tak tahu kenapa benda ni terjadi. Okey, dan macam tadi abang ada sebut tadi mengenai sekarang ni
jarang orang keluarkan album. Dulu dalam bentuk tape, piring hitam, bentuk tape, kemudian upgrade kepada CD. Sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni lebih kepada iTunes, dibeli melalui digital, bentuk digital. Okey, jadi sekarang ni saya nak menyentuh kepada orang yang suka download lagu. Jadi apa pandangan abang, dan mungkin abang boleh katakan sesuatu kepada mereka di luar sana. Kita tahu seperti juga macam filem cetak rompak tu memang ada. Industri muzik pun ada juga album cetak rompak. Itu satu hal, itu satu masalah. Tetapi dalam bentuk digital yang dah berleluasa, jadi orang dah boleh beli ataupun sama ada boleh membeli kalau ada iTunes dan sebagainya. Tetapi ada setengah daripada pendengar ini tidak mahu membeli. Mereka boleh download, mereka boleh cari. Macam tu juga filem. Mereka boleh cari, gunakan laman web tertentu dan download filem itu. Jadi boleh abang berikan pandangan. Okey, pada saya, kita tidak dapat menyalahkan pengguna-pengguna hari ini. Sama ada dia membeli melalui saluran-saluran tertentu, seumpama SoundCloud, iTunes atau apa saja, ataupun mereka mendownload percuma. Kerana ternyata manusia memang suka pada apa benda yang ada di depan mata, di depan pintu rumah anda. Kita tidak dapat menyalahkan mereka. Namun pun kami berharap kepada mereka yang die hard fan, yang mungkin menjadikan CD-CD atau apa bentuk yang berupa fizikal ni menjadi collection item. So kami yakin benda tu akan berlaku, kerana di Eropah pun sekarang ni mereka sudah berpatah balik ke CD dan juga dalam bentuk fizikal. Dalam bentuk fizikal. Yang rekod lama pun. Piring hitam. Kerana ternyata ini lebih membahagiakan daripada yang ada dekat kat tangan lah, dekat digital, dekat phone. Gadget. Jadi kalau kita dalam kereta, mungkin kita boleh masukkan CD untuk santai semasa drive. Dan kita tak payah nak handle kita punya phone semua tu. Dan saya percaya dunia ni akan kembali ke era yang lama, kerana dunia berpusing-pusing. Dan CD akan laku. Sebab itu saya buat CD sekarang. Okey, itu pendapat daripada abang Adinda Amirul mengenai masalah itu. Tetapi saya nak sentuh satu perkara juga. Oleh kerana macam tadi abang disebut, kerana masalah pembayaran, saya kira pembayaran royalty lah. Sehingga mungkin ada di antara sahabat-sahabat abang yang dulunya penulis ataupun komposer yang hebat, tetapi sekarang ni menyendiri, orang kata buat kerja lain. Sebab dah tak boleh nak cari makan dalam industri. Padahal mereka tu hebat tu. Jadi bagaimana mungkin pada pandangan abang, pandangan pribadi abang, apakah yang harus dilakukan oleh peringkat teratas untuk mengembalikan mereka yang hebat ini, keluarkan mereka semula? Mungkin ada sesuatu, orang kata satu jaminan daripada pihak atasan ini untuk mereka. Mungkin abang boleh kongsikan pandangan pribadi tu. Okey, pada saya ada dua perkara yang besar di sini. Pertama, mereka-mereka yang kita anggap orang lama ni, dan ada kehebatannya, mereka tidak dapat lagi menyertai industri kerana pulangan tadi yang tidak setimpal, dan lebih baik mereka berubah ke kerjaya lain yang menenangkan jiwa dan boleh hidup. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, saingan pun terlampau dahsyat. Anak-anak muda kita sekarang ini mempunyai idea yang lebih dahsyat. Itu saya akui. Dengan teknologi, dengan cara berfikir mereka. Jadi perkara ini lebih besar daripada perkara pertama tadi. Saingan. Dan anak-anak muda kita sekarang ni begitu hebatlah pada saya dengan teknologi, dengan capaian muzik dia yang boleh dikatakan setanding dengan apa yang berlaku di luar sana, di Eropah, di Amerika. Sebab mereka ada kemudahan di depan mata. Maksud saya dengan internetnya, dengan Androidnya, dengan segala macam softwarenya. Jadi perkara ini pun nombor satu lah. Jadi rasanya kalaupun pihak-pihak yang berwajib mahu membantu mereka, tidak ke mana juga, kerana ruang sudah kecil. Kerana saingan terlalu banyak. Ya, mereka anak muda hari ini lebih gembira menghasilkan karya mereka sendiri untuk dinyanyikan. Jadi itulah.
Namun saya bersyukur kerana saya masih lagi mereka perlukan sedikit-sedikit. Masih lagi membuka peluang kepada Adinda Amiro. Saya baru saja menerbitkan beberapa single, di antaranya Ryan Band dan ada kumpulan Steady Sister yang akan rilis. Dan saya bersyukurlah kerana cara saya bergerak dalam muzik agak sedikit tidak menonjol. Kerana memang sangat orang kata underground je. Tidak menonjol. Dari dulu kan. Saya beranggapan muzik ini biasa saja. Siapa pun boleh mencipta lagu kalau dia tahu rasanya. Benda ni saya telah ketengahkan dalam beberapa bengkel. Sehari bersama Saidin Omar atau Adinda Amiro, anda pasti menjadi seorang komposer. Okey. Mungkin boleh kongsi sikit tips anda pasti menjadi komposer tu. Mungkin boleh kongsikan dengan para pendengar Durian Nusantara antara tips yang anda akan pasti jadi komposer. Boleh. Amatilah betul benar-benar. Cuba kita ingat zaman kita kecil, sewaktu kita menangis, ibu kita atau ayah kita akan mendodokan kita. Dia akan hum apa-apa melodi melalui mulutnya. Contohnya, tidurlah anak. So itu komposer lah tu. Itu melodi lah. Jadi kalau hari ini, saya tak ada rekod lah benda ni. Bukan susah sangat pun. Maknanya siapa pun boleh buat lagu. Sebelum ada seni kata, hum aja apa-apa melodi dari mulut. So melodi yang akan keluar tu akan ikut mood anda semasa. Kalau anda happy, dia pasti akan keluar happy. Dan untuk satu penekanan yang lebih dalam, setiap melodi yang lahir telah ada di alam maya ini, seni katanya. Setiap seni kata yang lahir telah ada melodi dia di alam maya ni. So saya beritahu rahsia itu, seperti kita buka pipe, dia jadilah. Cuma kita macam rasa hebat sangatlah komposer ni. Tak ada apa-apa sebenarnya. Okey, tadi Abang Saidin ada sebut mengenai persaingan. Ya. Okey, Abang Saidin cakap tentang persaingan di mana telah wujudnya komposer-komposer baru, anak-anak muda ni, dan mereka lebih advance daripada abang dan seangkatan rakan-rakan abang. Okey, itu satu. Kemudian abang pernah sebut juga tadi mengenai bahawa dunia ni bulat kan, dan dia akan berputar dan dia akan kembali kepada asal balik, iaitu akan kembali dari sekarang ni orang kata digital lebih meluas, tetapi akan kembali kepada bentuk CD, bentuk tape mungkin dan piring hitam nanti kan. Okey, jadi saya nak kaitkan dengan bakat dengan anak-anak muda ni. Tak boleh kita relatekan ke perkara itu bahawa dunia ni berputar, satu hari nanti yang lama-lama ini diperlukan pula. Ya. Boleh setuju dengan saya? Saya setuju. Yang lama ni akan datang kembali. Namun di waktu masa itu berulang lagi, mereka-mereka ini sudah pun tidak ada lagi dalam industri kerana mereka tidak menyedari benda ini. Anak-anak muda sekarang, bagi saya mereka mereka tersua dengan suasana semasa. Mereka akan berkarya mengikut apa yang berlaku di ruang mereka. So jangan kita salahkan mereka. Dan mereka yang saya kata advance dari segi ruang, peluang dan masa mereka. Sementara kita yang tertinggal ini tadi ataupun yang sudah melarikan diri ini tadi, kita tidak percaya bahawa benda itu akan datang semula. Sepatutnya kita terus berkarya dan simpan karya itu sehingga datang masa untuk kita kembali. Sehingga karya itu masak. Ataupun kita sendiri pula terlibat seperti saya lah sekarang. Saya bernyanyi setelah hampir 25 tahun bergiat sebagai penulis lirik, arranger, penulis lagu, menerbitkan beberapa album. Dan hari ini di waktu di hujung-hujung jalan saya menyanyi. Dan dulu saya tak minat pun nak menyanyi ni. Tapi kerana beberapa pandangan dari kawan-kawan yang mendesak saya menyanyi ialah saudara kita M. Nasir lah. Dia kata kenapa kau tak nyanyi. Tapi bukanlah kerana itu sangat. Saya nak nyanyi at least tribute to me. Tribute to myself. That I can sing. You should be happy, right? Okay. You buat benda yang you sendiri happy. Dan saya rasa pula di antaranya dalam saya bergerak ini, saya pernah juga terlibat dah beberapa show dah. Durian Nusantara pun tahu saya terlibat dengan Monolog ASEAN. Kemudian saya terlibat dalam konsert bersama Opik dan Ramli Syarif baru-baru ini.
Itu semua rezeki lah pada saya. Walhal album saya belum keluar pun. Jadi mungkin saya akan menjadi pendorong kepada rakan-rakan yang telah pun lenyap. Okey, dan bercerita mengenai karya ni sedikit. Bukankah orang kata apa, practice make perfect? Ya. Kan? So jadi bagaimana dengan rakan-rakan abang yang yang orang kata apa, Meninggalkan. yang senyap ni kan, yang senyap ni, mereka tak ada apa-apa. Mereka, orang kata mereka tak praktis apa-apa, dan adakah majlis mereka akan hilang? Ya, majlis itu akan hilang. Berdasarkan kepada practice make perfect. Perfect, sorry. Maknanya benda ni macam kita mengaji Quran juga. Kalau kita tak mengaji, kita akan terlupa. Sama juga muzik. Jika kita tidak memetik gitar, maka selepas itu kita akan kakulah. Jika kita tidak membaca, tidak menggiatkan deria indera otak kita untuk menulis, maka dia akan kakulah juga. Jadi bagi saya, mereka kalau tidak praktis, tidak meneruskan kerja-kerja seperti yang sebelum ini, maka benda itu akan hilang. Okey, dan soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat sekejap. Ya. Saya kira Abang Saidin ataupun Adinda Amiro seorang yang self-taught. Maksudnya daripada sekolah, dulu bermain gitar, menulis lirik, menulis lagu untuk kawan-kawan, masuk pertandingan dan sebagainya. You are self-taught. You tidak pergi ke secara formal, tidak ada. Secara formal, belajar secara formal dalam bidang muzik ini, menulis lirik, mencipta lagu dan sebagainya. Tidak. So you are self-taught. Dan apa pandangan abang tentang bakat-bakat ataupun belia yang ada sekarang, yang orang kata boleh duduk satu baris dengan abang, yang mereka belajar ni, tetapi mereka boleh duduk standing dengan abang. So ada tak perbezaan, ataupun you rasa abang sendiri terasa tercabar tak, ataupun mereka tu bagaimana kualiti yang mereka hasilkan berbanding dengan kualiti abang? Kalau tak kira lagu-lagu abang pun, mungkin lagu-lagu kawan-kawan seangkatan dengan abang yang self-taught juga. Bagaimana pandangan? Okey, bagi saya self-taught ini mempunyai banyak dia punya huraian. Pada saya self-taught, ya self-taught, tapi saya berusaha seperti mereka berusaha dengan mereka-mereka yang belajar secara formal untuk membina kreativiti ini. Bagi saya sama, saya pun sungguh pun self-taught. Saya akan mencari dan terus mencari pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan bidang saya. Umpamanya dari segi penulisan lirik, saya akan membaca seberapa banyak buku yang saya mampu baca. Dan kalau dulu saya pernah menghabiskan RM200 sebulan untuk buku sahaja. Membaca novel-novel terjemahan, membaca segalanya untuk melengkapkan vocabulary saya. Sementara dari segi muziknya, saya akan praktis, saya akan belajar melalui internet, dan saya akan bertanya juga dengan orang ini macam mana. Jadi mempergunakan kemudahan internet tu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Tapi apapun teori, kalau tidak disertai oleh praktikal, tidak ke mana-mana. Jadi budak-budak sekarang ni, budak-budak yang saya anggap advance, mana mereka belajar dengan teori, tapi untuk ruang lingkup mereka sahaja. Sebab pada saya, ia bukanlah cerita tentang ini hebat, itu hebat. Tidak. Pada saya, dalam muzik ini sedap. Kadang-kadang tanpa alat muzik pun sedap. Kadang-kadang dengan orkestra pun sedap. Kadang-kadang dengan orkestra pun tak sedap. Betul. Jadi sebenarnya di sebalik ilmu, praktis dan segala-galanya, kita kena ada satu bakat menilai. Kita kena ada kata hati yang sangat peka untuk mengetahui lagu itu sedap dan diterima. Dalam konsep saya berkarya, saya selalu menulis ataupun mencipta melodi. Saya selalu fikir bahawa bukan melodi saya. Yang saya buat ni mesti melodi semua orang. Baru semua orang boleh terima. Kalau saya terlalu self attribute, apa yang kita panggil, terlalu memuja diri kita, dia tak ke mana. So kadang-kadang lagu yang simple dan ramai orang suka lah. Begitulah. So, dia tak ada indikasi yang menyatakan bahawa yang ini mesti hit. Tak ada. Namun kepekaan kita dalam menilai melodi itu harus ada.
melodi ni orang terima tak. Jadi kalau kita terlalu banyak aku dalam melodi dan seni kata kita, dia had aku sajalah. Tapi kalau kita serta lagu ini macam lagu awak, macam suara hati mereka, dan saya pasti itu menjadi. Perhatilah benda-benda ni yang saya cakap ni. Kalau kita rasa lagu tu lagu semua manusia, dia pasti meletup. Tak kisah apa genre dia, dari nasyid, punk, thrash, reggae, jazz, tetap sedap. Kerana frekuensi sedap. Jadi itu perbezaan ni, boleh dibeza. Okey, kita berhenti rehat sebentar sebelum kita kemudian kita akan bersembang-sembang lagi dengan Saidin Omar ataupun lebih manis dipanggil Adinda Amiro. Kita cerita pasal albumnya Mimpi Anak Muda. Kita berhenti rehat sebentar. Ini abah orang berjanggut dan berserban tanpa ingin merapi di cermin. Seumur hidup tidak ku biar bulu di dagu. Ku khawatir orang menilai apa di mukaku tanpa menyelidik apa di kalbu. Kenalilah diri, para malaikat diingat kerana ketaatan. Kalian dijunjung di keberanian memikul beban. Saat gunung ganang menjadi debu, kalian tegak berdiri, menyangga amanah paduka Tuhan. Oh, kekuatan apa begitu luar biasa, sedang tulang temulang kita begitu rapuh. Ayo putuskan segala tali, rungkangkan diri dari segala ikatan baru. Seekor alam raja, biar tangkas dan berkuku tajam, tidak akan sampai ke perbukitan. Seekor puyuh berlari di celah lalang, sentiasa dapat kembali ke sarang. Aku hidup kala lampau, telah kubina sebuah kota. Kalian dari malapetaka. Jika benar zaman berubah, ayo runtuhkan kotaku, leburkan batu dan keluli, bangunkan kota baru. Tapi api kotaku api Musa, jangan kau ganti api Fir'aun. Oh, api ini membakar Namrud, menyelimuti Ibrahim. Anak muda, tidak ada kerugian yang lebih besar kala membiar tiap saat berlalu
sia-sia. Hidup ini sangat sementara, sedang kematian tidak terikat oleh usia. Dengan menjadi singa, menang dan tewas cuma ketetapan. Oh, apa guna mati tua kalau sekadar domba. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Nurbai Hassan di petang hari ini melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan saya di studio ini masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk segmen ruang tamu kita ini, iaitu Saidin Omar ataupun Adinda Amiro, lebih dikenali sebagai Adinda Amiro. Sedikit mengenai Adinda Amiro ataupun Saidin Omar, merupakan antara nama-nama besar dalam industri muzik tanah air dan serantau. Adinda Amiro telah banyak mencipta lagu-lagu hits untuk artis-artis terkenal seperti Kumpulan Iklim, Kumpulan Rio, Kumpulan Slam, Kumpulan Black Budak Kacamata, Kumpulan Arrow, Kumpulan Lestari, Kumpulan EYE, Tushi, Poppy Mercury dan ramai lagi. Maksudnya Adinda Amiro ni bukan sahaja dikenali di Malaysia saja, malah dikenali di Indonesia, di Singapura, di Brunei dan insya-Allah nanti keluar lagi dan lagi di seluruh dunia pula kan. Dan okey, sekarang ni tadi yang soalan terakhir saya tadi mengenai bakat belia baru kan. Dan saya sendiri nak bertanya, adakah Saidin Omar ataupun Adinda Amiro seorang yang terbuka dengan menerima kritikan? Kerana bagi saya dalam dunia penciptaan lagu, dalam mencipta lirik, kita memang kena, orang kata apa, kena sentiasa dihujani dengan kritikan. Dan apa pendapat Adinda Amiro tentang yang bakat-bakat ataupun belia yang ada sekarang ini dalam bidang penciptaan lagu ini, yang sukar sedikit nak menerima kritikan? Okey, mula-mula bagi saya okey menerima kritikan. Kerana saya memang buat masa ini saya memang I love music very much. So music actually kalau kita nampak majoritinya belongs to teenagers, belong to orang muda. So saya harus bersaing bersama mereka untuk menyertai mereka. Jadi kadang-kadang kritikan mereka itu benar. Dan saya harus mengenal apa kehendak mereka. Jadi saya bersaing. Jadi dalam beberapa gerakan saya sebelum ini, sebelum pun saya buat album, saya sudah menyanyikan di mana kebanyakan yang menyertai saya tidak menganggap peminat. Kerana saya menganggap semua ini adalah rakan-rakan yang suka cara saya. Jadi di kebanyakan tempat saya pergi ke universiti, semua golongan muda. Dan apabila saya membuat persembahan, mereka nampak gembira. Jadi di universiti, amalan di PWCC dulu, hari sempena pesta buku tak silap saya, di mana mereka boleh bernyanyi bersama saya walau mereka tak tahu seni kata. Saya berhenti, mereka berhenti. Jadi saya anggap saya sedikit berjaya meresap ke dalam generasi itu. Dan bagi mereka, budak-budak sekarang ni yang ada setengahnya tak boleh menerima kritikan tu, bukan kerana apa, kerana mereka belum luas bergaul lagi. Kalau mereka sudah luas bergaul nanti, kemudian tahu cara-cara untuk mendapat sokongan dari
orang lain, mereka saya rasa akan menjadi lebih terbuka. Okay, sebelum saya nak cerita pasal album yang terbaru daripada Adinda Amiro ni, iaitu Mimpi Anak Muda, saya nak bertanya, siapakah komposer ataupun pencipta lagu, penulis lirik yang abang yang zaman sekarang, yang belia ini, yang budak zaman sekarang ni, yang abang rasa dia boleh pergi jauh dan abang minat dengan ciptaan lagunya, dengan susunan lirik dia mungkin? Dia ada dua kategori, satu melodi, satu lirik. Pernah seketika saya berasa untuk generasi yang ada sekarang ni, yang baru mengganti ni, kami lah, kita cakap begitulah. Saya suka dengan Ed Samad. Ed Samad. Ed Samad. Tapi kebelakangan ni saya nampak dia senyap sikit. Kemudian tetapi kita tak dapat bersaing lah kalau menulis lirik ni dari segi gaya menulis yang sangat digemari seperti mereka di Indonesia. Saya pun tak tahu kenapa seni kata mereka begitu menangkap. Okey, itu kita bincang lebih lanjut sekejap lagi sebab saya di tangan saya sekarang ni ada album Mimpi Anak Muda, a very simple album yang sangat simple, dan album ini ada 10 buah lagu. Album ini merupakan terbitan dan edaran Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun ITBM. Ada 10 buah lagu, tetapi 2 lagu merupakan lagu persendirian. Yang pertama iaitu lagu Fragment Cinta Lepat, lagu dan liriknya oleh Saidin Umar ataupun Adinda Amiro sendiri, dan yang kedua lagu persendirian adalah lagu bertajuk Nabi Muhammad, lagu oleh Saidin Umar ataupun Adinda Amiro, dan liriknya oleh Kusman Hussein. Okey bang, dan lagu di dalam album Mimpi Anak Muda ini, kita tolak 2 lagu persendirian itu, maksudnya ada 8 lagu, adalah merupakan liriknya merupakan puisi-puisi daripada kumpulan-kumpulan puisi Penyair Tanah Air. Penyair Tanah Air. Antaranya adalah Khalid Saleh, Lufti Ishak, Pian Habib, SM Zakir, Rizwan Harun, Saidin Umar sendiri, Ladin Wawi, Nazmi Yaakob, Rahimidin Zahari, Allah yarham Rahimidin Zahari, dan Kusuman, Saidin Umar dan Kusuman untuk 2 lagu yang saya sebutkan tadi, iaitu Fragment Cinta Lepat dan Nabi Muhammad. Saya nak tanya, kenapa ambil puisi mereka ini dijadikan lagu? Okey, terima kasih soalan tu. Dia selama ini kita telah meninggalkan lama puisi ini, tidak dilagukan. Kecuali kita bila sebut puisi je, kita akan lebih tertumpu kepada penyanyi dari seberang, ABG Ade, Iwan Fals, segala-galanya. Dan di Malaysia, selain daripada arwah Zubir Ali dan juga Kobra Tasah, tidak ada penyambung selepas itu. Bagi saya tidak ada bezanya puisi dan juga seni kata yang ditulis oleh mereka hari ini. Tidak ada bezanya. Tetapi saya memandang kenapa puisi-puisi penyair tanah air kita ini disepikan dari industri. Satu. Kemudian saya melihat bahawa ada di antara puisi-puisi yang ditulis oleh penyair-penyair ini sesuai dilagukan kalau saya ikut pada suku kata dan juga rangkap-rangkap yang mereka buat dalam mencipta puisi. Jadi itu membuatkan saya ingin mencuba. Dan ternyata sekali jalan saja. Dan terjadi lagulah seperti nanti yang anda semua akan dengar dalam album Mimpi Anak Muda ni. Kami di Durian Nusantara akan putarkan beberapa lagu. Jadi para pendengar jika ingin nak mendengar lagu-lagu daripada album Mimpi Anak Muda, kena dengarlah Radio Durian Nusantara. Ya, hanya Durian Nusantara saja yang diizinkan. Ya. Tidak ada di radio lain. Dia ada di radio lain. Betapa eksklusifnya Durian Nusantara. Jadi kalau nak dengar lagu Mimpi Anak Muda, kadang-kadang ni orang macam mana tu bang? Dia nak kena dengar dulu baru beli. Kan macam kita beli baju, nak try, nak tengok fit ke tak fit baru beli. Dia sekadar tengok macam tu, sekadar dengar, dia takkan nak beli. So jadi para pendengar di luar sana, jika sebelum nak membeli album Mimpi Anak Muda, nak orang kata nak dengar-dengar dulu, dengarkan Radio Durian Nusantara kerana eksklusif lagu-lagu ini akan diputarkan di radio ini. Dan bang, sahaja ya. Okey. Okey bang, saya nak tanya mengenai penciptaan lagu ni kan.
macam abang cakap tadi, mungkin ada setengah lagu, ada setengah puisi daripada buku-buku kumpulan puisi ini sesuai dilagukan. Saya nak tanya, maafkan saya kalau saya silap. Bukankah kalau kita tulis lagu tu, lirik dia tu, dia dah macam menjerumus ataupun seolah dekat dengan tulis puisi? Ya, ya. Dan maksudnya, kenapa kita nak kategorikan lagu itu lagu puisi dan bukan lagu puisi? Ya, ya. Boleh Ustaz? Saya tertanya-tanya ni dari dulu. Saya dah cerita tadi sebelum ni. Sebenarnya tidak banyak perbezaan di antara yang dikatakan bukan puisi maupun puisi. Apalagi di zaman ini, di mana kita dalam menulis puisi tidak lagi mementingkan soal rima ataupun apa-apa syarat wajib puisi. Namun, biarlah mereka dengan pandangannya. Bukannya besar sangat pun kesalahannya. Okey. Dan apa kata penulis puisi ini setelah mereka mendengar puisi-puisi mereka dilagukan oleh Adinda Amiro? Saya lihat mereka sangat bahagia. Bukan saja gembira, sangat bahagia kerana mereka tak menyangka yang begitu puisinya jadi begini lagunya. Contohnya macam saudara saya Wak Khalid, Khalid Saleh. Bila lagu dia bukan apa-apa tu saya reggae kan, dia jadi seronok sampai dia pun menari-nari, lupa yang dia tu dah tua. Tapi okey, pada saya Wak Khalid ni bukan senang kita nak dampingi. Apabila dia gembira, saya merasa saya capai dalam memelodikan puisi dia. Jadi untuk pengetahuan Anne, Radi dan Durian Nusantara dan peminat semua di luar sana, saya memang suka maknanya melahirkan, bukan mencipta ya, melahirkan irama daripada seni kata yang sudah sedia ada. Kenapa saya guna perkataan melahirkan? Kerana saya tidak suka pada ayat mencipta. Bagi saya, kita meminjam dari sang pencipta. Pinjaman, itu pegangan saya dari dulu. Kalau tanpa pencipta yang sebenarnya membisikkan di hati kita, tidak ada apa yang berlaku. Jadi daripada puisi-puisi ini, sekaligus saja saya lihat, saya terus nyanyi je. Sebab macam saya cerita di awal tadi, setiap seni kata yang ada telah tersedia melodi dia di alam maya sana. Setiap melodi yang ada telah tersedia seni kata dia. Kerana ia hanyalah perasaan kita. Perasaan. Jadi dalam album ini ada ia seolah seperti koleksi kumpulan puisi-puisi penulis-penulis ini, penyair-penyair ini. Dari antologi puisi mereka. Ya, dari antologi puisi mereka satu. Dan saya merasakan bahawa setiap lagu ini mempunyai genre muzik yang berbeza. Ya, pandai pun Durian Nusantara. Nurbaya. Ya, di dalam album ini saya hampir semua lagu berbeza genrenya. Dari jazz, daripada rock, dari blues, semuanya tersedia di dalam ini. Ada reggae, ada acidic jazz. Dan adakah pemilihan genre muzik itu bagaimana? Okay, contohnya, kenapa bukan apa-apa melodinya adalah reggae? Mengapa? Kenapa tak pop, jazz? Kan saya kata tadi, bila ada liriknya, ada melodinya. Kerja saya menangkap melodi yang terapung di frekuensi. Faham. Okey. Okey, dan saya tertarik dengan, selain pada Khalid Saleh, bukan apa-apa yang saya dah biasa dengan puisi ni. Puisi Belalang Kupu-Kupu, Pian Habib. Yeah. Kita yang saya tahu, arwah mak saya dulu, kalau lagu Belalang Kupu-Kupu, tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk biar pandai, nanti mak upah susu. Yeah. Okey, itu dia punya melodinya. Tetapi mungkin boleh ceritakan sedikit untuk melodi lagu Belalang Kupu-Kupu. Okay. Penulisnya adalah Pian Habib. Belalang Kupu-Kupu ni tidak jauh dari apa yang Anne sebutkan tadi. Saya mengambil kira juga kegembiraan masa lalu. Maknanya daripada genre, zaman mak bapak kita. Kan? Amai-amai. Jadi saya tidak lari jauh. Kerana melodi ini saya buat lebih kurang. Tepuklah amai-amai, belalanglah kupu-kupu. Dan muziknya saya hiasi dengan genre sedikit funk. Acidic jazz. Jadi dia happy acidic jazz. Maknanya dengan loop
drumnya, drum loops. The only song yang, dan ramai orang suka saya dengar ni, budak-budak muda suka juga lah dengar lagu ni. Berapa masa? Ia sebuah lagu yang merupakan kritikan sosial. Ya. Maklumlah Pian Habib. Faham. Okey. Saya memang nak bertanya mengenai itu. Berapa lama masa yang Adinda Amiro ambil untuk memilih puisi-puisi ini? Sebab saya kenal Adinda Amiro ini, Adinda Amiro sukakan kritikan sosial. Perkara-perkara ataupun statement-statement yang menyentuh kepada kemasyarakatan. Jadi saya fikir tidak, orang kata apa, Adinda Amiro akan memilih puisi-puisi yang punyai kritikan sosial ini, dan saya fikir pemilihan ini bukan satu proses yang senang, dan proses itu bukannya orang kata pendek, pasti panjang. Jadi boleh ceritakan proses itu dan berapa lama? Okey, sebenarnya saya bukan diberi banyak pilihan. Mereka terus saja memberikan kepada saya antologi puisi penyair-penyair yang terlibat ini. Cumanya saya membaca semua puisi di dalam setiap antologi itu, dan di mana hati saya singgah, saya akan petik kat situ. Itu orang kata apa, ikut naluri. Ya, kan saya kata tadi, hati saya akan memetik apa yang ada dalam frekuensi. That is what I believe in my music. Alright. Dan prosesnya berapa lama? Maksudnya 3 bulan, setahun? Untuk saya mencipta melodi tidak lama. Untuk saya menguruskan muzik tidak lama juga. Kerana saya ada beberapa kenalan daripada anak buah yang dulu-dulu yang anytime membantu saya dalam dari segi arrangement dan juga session. Dan saya hanya mengambil masa dalam 2 bulan untuk menyiapkan album penuh ini. Cumanya dari segi percetakan apa tu mengambil sedikit masa kerana saya terlibat dengan ITBM dan beberapa pihak yang lain, studio dengan mastering engineernya. It takes time. So, sebenarnya album dah siap lama. Dah siap lama dah. Dan adakah lagu-lagu ni sudah di orang kata apa, dipersembahkan? Ya, secara kasar saya sudah persembahkan. Saya tak ikut pun apa yang saya rakam. Kerana saya memang setiap kali saya perform, itulah saya. Dia tidak ikut. Kalau nak dengar yang rekod, dengarlah dekat CD ni. Namun lagu ni 4, walaupun tadi saya kata dekat Durian Nusantara ada. 3 lagu saya telah pun upload di internet. YouTube. Surya Baghdad Warna Biru, Belalang Kupu-Kupu, lagi Mimpi Anak Muda sebagai teaser lah. Mimpi Anak Muda. Tetapi lagu yang lain hanya ada di Durian Nusantara. Fragmen Cinta Lepat ini mempunyai ramai penyuka. Saya tak nak kata peminat. Penyuka. Sebab di mana saja saya nyanyi lagu ini pasti akan mendapat sambutan. Jadi kepada peminat-peminat sang lepat, rajin-rajinlah ke Durian Nusantara. Terima kasih. Ni saya tak langsung ni promo Durian Nusantara. Okey, dan saya nak bertanya lagi mengenai kritikan sosial. Kenapa suka memilih bukan saya tak boleh kata genre, isu kritikan sosial. Kenapa suka? Kenapa ia sangat dekat dengan Adinda Amiro? Saya rasa hidup dah lama juga. Saya melihat proses tum besar mentaliti Melayu. Saya melihat kita masih berada di peringkat yang sangat tertinggal dengan mereka yang berada di negara maju. Jadi kita memerlukan satu bentuk hiburan yang berupa kritikan sosial untuk sedikit terlibat membangunkan balik semangat. Dan macam lagu berbanding lagu-lagu biasa lah. Lagu puisi ni dia ada orang kata apa, lain sikit. Dia macam ada satu stigma dalam kepala masyarakat ni, lagu puisi ni tidak akan hits. Okey. So jadi itu satu. Dan bagaimana tugas Adinda Amiro untuk menaikkan semula dengan sudah ada album ni, Mimpi Anak Muda ni, nak menaikkan balik lagu-lagu puisi seperti mana zaman Zubi Ali dulu. Ya. Saya tidak meletakkan puisi itu sebagai satu benda yang tipikal. Saya telah keluar kerana saya tidak mahu dibandingkan dengan Ebit J.A.D, Zubi Ali Arwah, Kopratasa, Iwan Fals atau mereka-mereka Kois Plus di Indonesia ataupun di luar negara sana lah. Yang tak larat saya nak sebut nama, but I did research. Jadi saya letakkan puisi ini di dalam genre muzik yang semasa.
Umpamanya macam tadi saya beritahu 10 lagu, 10 lah dia punya genre music. So saya akan letak dia bukan typical puisi punya. Kita kenal kalau Abid Jade tu begitu muziknya. Kalau begini tidak. Sebab saya mungkin pengalaman saya mencampur-campurkan elemen-elemen yang saya dengar. Kerana muzik ni bukan luas, hanya 12 not. Dan itulah berbilion lagu yang terjadi dalam dunia. Juga zaman saya banyak mendengar muzik daripada zaman 50-an, 60-an, 70-an. Jadi saya combinekan benda-benda yang pernah saya dengar, saya letak. Umpama lagu Mimpi Anak Muda, saya berbeza sedikit. Saya bukan nyanyi semua. Memang saya ada mendeklamasi puisi dalam lagu ini. For a few second, for a few verse. Jadi saya letak macam lagu Mimpi Anak Muda yang saya buat dalam, ada sikit macam Pink Floyd dan Member Teguh. Tapi bagi saya tetap berbentuk Nusantara. Kerana input jiwa adalah jiwa Nusantara. Dan Adinda Amiro percaya bahawa antara lagu-lagu di dalam album Mimpi Anak Muda ni boleh menjadi hits seperti mana lagu-lagu yang kita dengar di radio, di corong-corong radio sekarang ni, malah macam lagu-lagu di Indonesia sendiri. Kerana di Indonesia lirik itu memang menangkap. Kan, itu yang bezanya lagu di Malaysia. Di Malaysia liriknya kurang menangkap. Kadang-kadang macam itu masalah tu. Tak tahu tang mana tang mana yang harus diperbaiki ataupun tang mana yang masalah besarnya. Kenapa sedangkan Indonesia dan Malaysia ni kita serumpun kan. Jadi adakah lagu-lagu ini boleh setara dengan lagu-lagu di Indonesia yang liriknya menangkap? Saya rasa okey, kerana dari segi minat yang ditunjukkan terhadap beberapa lagu yang saya upload di YouTube. Ada satu lagu tu lepas load di Jerman lah, saya rasa. Bukan lagu untuk dia pun, Rindu Kawan-Kawan kalau saya tak silap. Satu hari 16,000 view. Jadi saya pernah show Monolog ASEAN masa preview di Central Market. Kalau siapa yang tengok, kebanyakan pelancong yang datang dekat saya, sampai dia kata, saya tak tahu apa yang kamu nyanyi, but you really sing from your heart. So bahasa muzik ialah bahasa international. Bahasa sejagat. Dan saya test, am I sing from my heart? Jadi suatu saya mengetes diri saya plug a few song dekat Central Market. Saya dikerumuni oleh mereka yang dari Canada, dari Spain, beberapa negara yang dia kata you really sing from your heart. So that's it, saya cakap. Kalau itu saya akan buat album. Dan setelah berapa tahun album ni, maksudnya keluarnya? Saya memang tidak pernah menyanyi. Tidak pernah. Dan ini adalah album pertama dalam seumur hidup Saidin Omar, Adinda Amiro. Yang pertama. Dan insyaAllah akan ada album-album yang lain nanti? Selepas ni saya akan menerbitkan sebuah album yang ditulis oleh semua penyair wanita. Saya bagi tahu tajuk album dulu. Perempuan yang Merindukan Kehidupan. Wow. Dan di dalam album ini lagu-lagu saya banyak kepada genre jazz dan juga bossa nova. Tetapi dinyanyikan oleh Adinda Amiro. menyanyi. Tiada mahu jemput penyanyi jemputan, bukan saya lah. Tak terfikir? Biarlah saya nyanyi untuk wanita. Kerana saya berpegang that living together, there's no queen or king. Yes. Dia kena ada trust dan komitmen. Let me tell the people outside there kan. Biar saya bagi tahu mereka apa function lelaki sebenarnya. Okey, dan berapakah harga album Mimpi Anak Muda jika sesiapa yang menginginkannya? Saya membenarkan juga mereka-mereka di luar sana, terutama peminat durian Nusantara, berhubung dengan durian Nusantara untuk mendapatkan album ni. Saya tidak tabur merata-rata. Faham? Tidak juga ke kedai-kedai. Kalau tanpa buku antologi puisi RM30. Kalau dengan buku RM55. RM55. Kalau bersama t-shirt RM100. Mimpi Anak Muda. Okey, so ada 3 price dekat situ. Pertama dengan t-shirt RM100. Buku dan t-shirt. Maksudnya CD Mimpi Anak Muda, buku, itu buku bertajuk
Tak kisah, pilih daripada 8 antologi puisi itu. Okey, adalah RM100. Kalau CD dan buku sahaja, Silaya sana tadi 7 antologi puisi, 1 antologi cerpen oleh Nazmi Yaakob. Suria Baghdad berwarna Itu biru. cerpen, antologi cerpen. Cerpen. So jadi kalau yang kedua, harga promosi yang kedua, kalau CD dan bersama-sama dengan buku adalah RM55 Malaysia, dan kalau CD saja RM30. RM30 Malaysia. Ya. Sangat murah. Ya, murah. Sangat murah, alhamdulillah. Semoga, dan selain daripada di Durian Nusantara, boleh berhubung sendiri dengan Saidin Omar Dan juga ITBM. ataupun Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun ITBM. Dan ada satu pengedar utara, Ika Mutiara JSD. Dan di bahagian utara. Bahagian Telah utara. ada pun stok dekat dia. Dan satu lagi, Ijam Tukan Karut Sunsurf Studio di Ulu Ampang. di Ulu Ampang. Ya, itu saja. Mudah untuk mendapatkannya. Ya. Sangat mudah, dan boleh buat pembelian melalui online. Ya, Nanti boleh. akan dihantar melalui postage. Ya. Itu seperti biasalah. Okey, dan sebagai penutup, Abang Saidin ataupun Adinda Miro, boleh harapan terhadap album ini, harapan terhadap lagu puisi, dan harapan terhadap industri muzik. 3 harapan. Okey, mimpi anak muda seperti mimpi juga untuk saya melahirkan album. Dan saya sangat berharap bahawa masyarakat di luar sana dapat kembali menghargai penyair-penyair tanah air. Ya. Itu tujuan utama saya memilih puisi untuk dilagukan. Dan terhadap industri muzik, ini adalah permulaan yang baik untuk anak muda. Sebab itu tajuknya Mimpi Anak Muda. Kembali mencorak muzik ala hati kita, hati Nusantara. Kerana saya yakin album ini cukup santai untuk semua di luar sana, tak kira peringkat umur. Dan saya sangat berharap, kerana saya betul-betul terasa melodi dan lirik yang terjadi dalam album ini adalah sesuai untuk generasi sekarang. Terima kasih Adinda Miro ataupun Saidin Omar. Jadi ingin mendapatkan pendengar Radio Durian Nusantara yang ingin mendapatkan album Mimpi Anak Muda seperti yang telah disebutkan oleh Saidin Omar ataupun Adinda Miro tadi, boleh dapatkan sendiri melalui kami di Radio Durian Nusantara, ataupun boleh dapatkan melalui menerusi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun ITBM. Boleh mendapatkannya sendiri melalui Saidin Omar, dan kalau dapatkan melalui Saidin Omar boleh dapat sign terus kan. Yeah. Dan rangkaian-rangkaian yang telah disebutkan tadi, dan ada 3 harga. Jika album saja berharga ringgit Malaysia 30 sahaja kalau bersama dengan t-shirt, dan buku antologi, salah satu buku antologi dan satu cerpen kan, adalah berharga RM100 Malaysia. Kalau dengan buku saja, CD dan buku saja adalah RM55 Malaysia. Dan sebelum saya undurkan diri, saya ingin menginginkan Saidin Omar ataupun Adinda Miro untuk memetik gitarnya. Satu rangkap saja, tak banyak. Kalau nak dengar lebih-lebih, kena dengar Radio Durian Nusantara ataupun beli album. Itu yang penting. Sebelum saya undurkan diri, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Saidin Omar sendiri, kepada Adinda Miro kerana sudi luangkan masa petang ni bersama dengan saya, sembang borak mengenai industri muzik, mengenai album dan sebagainya, mengenai perjalanan Saidin Omar menjadi Adinda Miro itu. Dan Adinda Miro ataupun Saidin Omar akan menutup segmen ruang tamu kita ini dengan serangkap lagu daripada album Mimpi Anak Muda, lagu dan lirik ciptaan Saidin Omar ataupun Adinda Miro sendiri, lagu bertajuk Fragment Cinta Lepat. Dengarkan kami lagi insya-Allah esok waktu yang sama untuk ruang tamu kita. Salam hormat, salam sayang, salam Nusantara. Assalamualaikum. Ini adalah cebis cinta lepat yang saya kenal lebih 25 tahun yang lalu.
Begitu banyak cerita tentang lepat ini. Tapi lantaklah apa orang nak kata. Sebab lepat tetap lepat. Bayangkan cintaku dan cintamu dan cinta semua menyatu, menghiasi dunia. Rasakan cintaku dan cintamu dan cinta semua menyatu, menghiasi dunia. Kepada peminat lepat, sila ke Durian Nusantara. Terima kasih Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Terima kasih Nurbaya dan juga Radi kerana sukacita menjemput saya.